Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung kuliah kita yang ketiga. Kuliah kita untuk kali ini kita akan belajar tentang dakwah dan ilmu pengajian Islam yang lain, ya. Seperti mana yang Ustazah pernah maklum di bab yang pertama, di antara persediaan yang perlu ada pada seorang pendakwah adalah ilmu asas agama, ataupun persediaan ilmu lah maksudnya, iaitu seseorang pendakwah itu perlu sebelum dia turun melakukan kerja dakwah ataupun melakukan aktiviti dakwah, dia mesti melengkapkan diri dia dengan ilmu yang asas, meskipun seseorang itu dalam profession yang berbeza-beza, tetapi sebagai contoh, dia seorang engineer, arkitek ataupun seorang doktor, tapi mesti didatangkan dahulu dengan ilmu akidah, ilmu akhlak dan ilmu syariah Islamiah. Jadi sebagai seorang pendakwah, perkara pada asas sekali dia perlu mengetahui akidah Islamiah terlebih dahulu, kerana tanpa pengetahuan akidah Islamiah yang baik, dikhawatiri seorang pendakwah itu menyampaikan dakwahnya dengan tidak tepat lah. Malahan yang lagi membimbangkan, boleh membawa kepada kesesatan. Sebab hari ini ramai kita tengok mereka yang mahir di dalam amalan pakar dalam bidang yang pelbagai, tetapi oleh kerana tidak memahami akidah Islamiah yang baik, ilmu yang difahami itu tidak selari dengan Islam, maka keluarlah ideologi-ideologi yang berkata tersimpang jauh daripada Islam. So kita tengok dulu apakah itu akidah Islamiah, dan saya percaya semua pelajar mengenali akidah Islamiah bermula daripada sekolah rendah lagi, malah daripada didikan di rumah. Cuma hari kita akan refresh balik apakah yang dimaksudkan akidah Islamiah dan kenapa pengajian akidah Islamiah ini penting kepada umat Islam. Hasil pembelajaran bagi bab ini adalah, pertama, untuk memastikan pelajar di akhir bab ini pelajar dapat memahami kepentingan pengajian akidah Islamiah. Yang kedua, definisi akidah Islamiah. Yang ketiga, nama-nama lain bagi akidah Islamiah. Maksudnya akidah Islamiah ini juga dikenali dengan nama-nama yang lain. Ini kita akan tengok sekejap lagi, nama-nama yang dibincangkan oleh para ulama. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan Islam dan juga iman? Kenapa orang Islam perlu menjaga status Islam dan sentiasa mempertingkatkan keimanannya? Kenapa? Apakah maksud Islam dan iman? Yang keseterusnya adalah konsep iman bertambah dan berkurang. Yang keseterusnya adalah dakwah dan topik perbincangan dalam akidah Islamiah. Sebagai contoh, dalam kita melakukan aktiviti dakwah, apakah topik yang dikaitkan dengan akidah, yang dikaitkan dengan akidah Islamiah. Dan yang keseterusnya kita akan tengok tokoh ulama dalam akidah. Kita tengok yang pertama, kandungan dakwah. Seperti yang kita pelajari sebelum ni adalah rukun dakwah ada 3, iaitu da'i, orang yang menyampaikan dakwah. Yang kedua adalah maudhu', kandungan dakwah, apa yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah mad'u, orang yang menerima dakwah. Yang kita nak sebut hari ini adalah maudhu' dakwah, iaitu konten dakwah. Seperti yang kita faham, kandungan dakwah itu sudah pasti merujuk kepada Islam. Dan oleh begitu, untuk memahami Islam ini, kita perlu faham bahawasanya Islam ini dapat difahami dengan 3 cabang asas yang utama.
Yang pertama, seseorang Muslim itu perlulah memahami apakah akidah Islamiah. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan syariah Islamiah. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan akhlak Islamiah. Dan ketiga-tiga perkara ini perlu berjalan dengan seiring. Tidak boleh kita kata kita nak ambil ilmu akidah saja, kita tak nak belajar ilmu syariah. Tidak boleh kita kata kita nak belajar syariah saja, kita tak nak ambil ilmu akhlak. Tak boleh. Dia mesti berjalan seiring. Sebab itu adalah Islam. Selepas tu kalau kita nak mahir dalam bidang lain, teruskanlah. Tapi yang asasnya adalah 3 cabang ilmu ini dahulu. Okey. Yang pertama, kenapakah akidah Islamiah penting? Pertama adalah kerana ia adalah tuntutan agama yang sememangnya wajib ke atas setiap Muslim. Sekejap lagi kita akan tengok apakah definisi akidah, sehingga ia menjadi satu tuntutan agama yang memang wajib perlu diketahui oleh setiap Muslim. Yang kedua, kepentingan kerana mengamalkan ajaran Islam dengan lebih sempurna. Sekiranya kita tidak memahami akidah Islam dengan baik, kita tidak akan mengamalkan Islam itu dengan sempurna. Seperti yang saya sebut sebelum ni adalah dikhawatiri pengamalan kita itu terpesong daripada ajaran yang sebenar. Dan supaya kita dapat menghayati ajaran Islam yang lebih sempurna, yang boleh kita hayati sepanjang kehidupan, serta merasai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan keesaan Allah. Supaya kita kita hanya percaya bahawa Allah itu satu. Okey. Yang ketiga, menyelamatkan diri daripada terjerumus dengan amalan kebatinan yang menyesatkanlah. Supaya kita dapat tahu yang sebenar. Dan supaya kita tahu yang sebenar, yang mana sepatutnya kita berpegang. Supaya kita tidak sesat. Terutamanya apabila munculnya kepelbagaian kepercayaan khurafat, iaitu kuasa yang selain daripada kekuasaannya yang begitu banyak. Padahal ini seperti aliran New Age Movement. Yang ini kita boleh bincang dalam kelas nanti. Apakah yang dimaksudkan New Age Movement? New Age Movement adalah satu aliran, satu gerakan yang telah orang kata diperkenalkan di barat. Sudah pasti bukan daripada ajaran Islam di mana dia menggabungkan kesemua amalan-amalan yang ada di dalam kesemua kepercayaan di dunia ini, dan dia mengatakan itu adalah amalan yang betul. Sebagai contoh, dia ambil sikit daripada Hindu, dia ambil sikit daripada Kristian, dia ambil sikit daripada Islam, dia ambil sikit daripada, jadi dia jadikan ia satu kefahaman yang baru. Sebagai contoh yang saya boleh cerita, kita ada isu tentang yoga, kita ada isu tentang dengan kuasa dalam aliran tubuh dan sebagainya. Dan sehingga kan ianya tidak pernah dibincangkan di dalam agama, malah seperti ada kuasa-kuasa lain yang di mana manusia ni boleh mempunyai aliran kuasa. Sehingga kan kalau kita tengok ada sesetengah fahaman tu mengatakan kita mesti sentiasa berfikiran positif. Seperti kita tahu, memang kita tidak salah untuk berfikiran positif, tetapi bukan bermaksud berfikiran positif sehingga kita menafikan qada dan qadar Allah. Maksudnya kita boleh berfikiran positif, tetapi kita tidak boleh menjanjikan ujian yang menjanjikan bahawa diri kita tidak akan diuji oleh Allah. Maksudnya kalau kita diajar tentang okey, bangun pagi esok awak kena berfikiran positif dan supaya pengakhiran hidup awak pasti positif, kita tidak ada hak untuk mengatakan pengakhiran kita pasti positif. Itu salah, kerana kita ada konsep qada dan qadar. Nanti yang ni saya bincang lagi. Ini saya kata yang aliran baru, biasanya dimasuk melalui modul-modul motivasi yang secara halus yang kita tidak perasan. Ini adalah salah satu. Kalau dulu kita kata yang syirik ni sudah tentu kalau zaman jahiliah menyembah berhala dan sebagainya, tapi hari ini tidak lagi. Dia masuk seperti fahaman-fahaman sebegini. Kebanyakan dia masuk melalui psikologi, masuk motivasi, dia masuk melalui perkara-perkara begini. Okey, so kita tengok lagi kenapa yang penting meningkatkan tahap kecintaan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan membimbing manusia ke jalan yang diredai lah, sudah pasti. Tanpa akidah yang teguh serta keimanan kepada Allah, manusia akan tersesat dalam kehidupan.
Dan yang keenam, melahirkan umat Islam yang hebat dan cemerlang di dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan akidah Islamiah yang sehingga menjadikan ia begitu penting. Akidah ni berasal daripada bahasa Arab, daripada perkataan asalnya aqada, iaitu ikatan, simpulan, kepercayaan, keutuhan, kemuktamadan. Akidah ni boleh dikatakan sebagai tulang belakang. Apa yang kita benarkan di dalam hati kita, apa yang kita percaya. Maksudnya kepercayaan kita apa, pegangan kita apa. Sebab itu sangat penting akidah ni. Sebab melalui pegangan dan kepercayaan itulah maka pembawakan hidup kita, cara kita menjalani hidup kita, di situlah kita nak tahu yang kita pegang dan yang kita percaya itu, kalau salah yang kita pegang, maka salahlah pembawakan hidup kita. Kalau betul yang kita pegang, betul lah. Di situlah kita kena pastikan fahaman dan kepercayaan kita itu adalah betul, yakni hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di atas landasan yang telah ditetapkan oleh Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang telah disampaikan oleh para rasul. Okey, kita tengok lagi dari sudut istilah. Akidah ni boleh diberi definisi kepada dua lah. Amnya akidah ni boleh bermaksud akidah yang bermaksud kepercayaan yang biasa digunakan oleh agama-agama lain juga. Tetapi akidah khas khusus adalah akidah yang dimaksudkan dengan akidah Islamiah, akidah orang-orang Islam. Okey, apakah yang dimaksudkan akidah orang Islam? Yang pertama, kalau kita tengok sini, melaksanakan segala kewajipan, mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Yang kedua, beriman kepada malaikat, kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Beriman apa yang telah sahih tentang prinsip agama, beriman apa yang telah menjadi ijma' salafus soleh, beriman percaya kepada berita-berita yang qat'i, maksudnya berita yang telah diputuskan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, walaupun kita tidak berada pada zaman itu, maka wajib untuk kita percaya peristiwa-peristiwa di padang mahsyar dan sebagainya. Apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, itulah yang dinamakan sebagai akidah Islamiah. Jadi sebagai seorang pendakwah, yang pertama dia kena yakin dan percaya dengan perkara ini dulu. Kalau pendakwah tu dia tidak, maksudnya dia yakin kepada Islam tapi dia tidak percaya kepada qada dan qadar, ataupun dia tidak percaya kepada kitab-kitab, dia tidak percaya kepada adanya malaikat, maka dia tidak boleh menjadi pendakwah yang sebenar. Kerana apa? Kerana dia sendiri tidak mempunyai fahaman akidah yang betul. Macam mana dia nak pergi murnikan akidah orang bukan Islam sedangkan akidahnya sendiri tidak betul? Jadi yang pertama, dia mesti percaya kepada perkara-perkara ini. Okey, seterusnya adalah, wujudkah nama-nama lain bagi akidah Islam yang wujud? Fi al-akbar, antara nama yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah kata akidah Islamiah ini juga dikenali sebagai fiqh al-akbar, iaitu pengajian Islam yang paling besar dan utama. Dia kata, sehingga dia kata kefakihan dalam agama lebih utama daripada kefakihan dalam ilmu yang lain. Kerana kefakihan dalam agama itu asal, iaitu prinsip, manakala kefakihan dalam ilmu itu adalah cara-cara. Dia kata kalau kita nak memahami ilmu apa pun, yang pertama kena memahami dulu bab akidah. Kena memahami dulu bab akidah, kerana telah wujud pada zaman dahulu di mana ramai lahirnya ahli-ahli falsafah yang mereka ni adalah orang-orang yang bijak pandai, tetapi pemikiran mereka tidak selari dengan akidah. Sehingga kan oleh kerana terlalu menggunakan akal logik mereka, melangkaui apa yang diputuskan di dalam Al-Quran. So saya kata ramai hari ini orang cerdik pandai, tetapi kecerdikan dia itu telah melawan fitrah apa yang disebut di dalam Islam, apa yang telah diputuskan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ramai orang yang mahir dalam bab psikologi dan sebagainya, tetapi dia tidak percaya bahawasanya lelaki itu untuk lelaki, perempuan itu untuk perempuan. Sebab dia kata dalam bidang psikologi dia telah menemui bahawasanya lelaki boleh mencintai lelaki, perempuan boleh mencintai perempuan. Malahan dia ada PhD dalam bidang tersebut.
Meskipun dia mahir, tetapi kenapa jadi macam tu? Kerana dia tidak mahir dalam bidang akidah. Dia boleh jadi macam tu sekarang ni. Ramai yang jadi macam tu. Okey, yang kedua disebut juga sebagai ilmu an-nazar wal istidlal, bersandar kepada manhaj pemerhatian. Kenapa disebut an-nazar wal istidlal? Kerana ilmu ini banyak menggunakan pemerhatian fikiran, banyak menggunakan kewarasan akal dalam menetapkan asas-asas akidah yang telah sabit dengan nas agama. Para ulama kita ni dalam nak mensabitkan sesuatu, macam kita kata mufti lah, dia banyak menggunakan ni adalah dalil, macam mana kita nak sabitkan dengan logik, macam mana kita nak supaya benda ni dapat difahami. Itu juga disebut sebagai ilmu an-nazar wa istidlal. Dan juga sebut sebagai ilmu tauhid dan sifat, kerana perbahasan yang ini adalah perbahasan yang bermaksud kerana dalam akidah kita banyak membincangkan soal yang berkaitan dengan tauhid dan juga sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nama-nama lain bagi akidah Islamiah. Okey, yang keempat disebut juga sebagai ilmu aqaid, iaitu ilmu yang mengkaji pegangan dan kepercayaan pelbagai agama. Dengan di dalamnya ada dalil, tetapi yang penting adalah walaupun kita membandingkan akidah kita dengan akidah yang lain, perbandingan itu dibuat bertujuan untuk supaya kita mencari kebenaran akidah Islam. Ilmu ini telah digunakan dalam pendakwahan yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik sebagai contoh, Syekh Ahmad Didat, di mana dia mendalami akidah-akidah lain supaya apabila dia turun kepada masyarakat tersebut, sebagai contoh dia main baik Hindu, dia Muslim, dia main baik Hindu, dia turun kepada masyarakat Hindu, dia boleh counter back orang Hindu. Dia boleh kata, okey, tengok dalam kitab Hindu ini salah, tengok Islam mengatakan salah. Dia boleh berkata berhujah, dan di situlah di mana dia boleh menjatuhkan keegoan orang yang percaya agama lain selain berislam dan mengembalikan mereka kepada agama Islam. Okey, yang kelima disebut juga sebagai usul ad-din, dinamakan kerana ia adalah prinsip pengetahuan asas agama. Okey, apakah yang dimaksudkan Islam? Kita semua mengaku bahawa kita Islam. Adakah kita pernah tengok apakah yang dimaksudkan Islam? Kata dasar bagi Islam adalah istaslama aslam, yang bermaksud patuh secara zahir dan batin, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya tanpa paksaan. Kalau kita rasa kalau kita kata saya seorang Islam, maksud kita mempunyai, sepatutnya kita mempunyai ciri-ciri seperti ini: patuh zahir dan batin, dan serah semuanya kepada Allah. Okey, itu dimaksudkan dengan Islam. Menurut Islam, menurut syarak pula bagaimana? Iaitu mentauhidkan Allah dengan seikhlas hati dan beriman dengan usul dia, yang asas agama, serta ia juga dapat difahami dengan dua makna lah, iaitu patuh serah diri kepada Allah dan juga ikhlas mengesahkan Allah dengan menyebut la ilaha illallah. Okey, dan itu tadi Islam. Kita tengok pula maksud iman. Apa yang maksud Islam? Islam adalah tasdik, di mana kita membenarkan di dalam hati kita, iaitu iz'an, patuh kepada setiap persyariatan Islam dan menerima segala hukum-hukumnya. Maksudnya bila Allah kata zina itu haram, arak itu haram, judi itu haram, berriba itu haram, maka kita tidak lagi membahaskan perkara itu dan kita patuh. Bukan kita kata, kenapa pula tak boleh nak berzina? Tak boleh, sebab Allah dah letakkan di dalam Al-Quran, sudah diputuskan bahawa perkara itu adalah tidak boleh dilakukan dan dia boleh membawa kemudaratan kepada manusia. Setiap pengharaman yang telah diputuskan itu, Allah itu maha mengetahui, dan dia menerima segala hukum-hukum itu dengan hati dia. Itu maksudnya tanda-tanda iman. Maksudnya iman. Iman diambil dari perkataan amni, iaitu lawan kepada perasaan takut, aman dan segala kemungkaran dan penipuan. Maksudnya kalau kita kata kita beriman, maksudnya hati kita lapang lah. Hati kita tidak memberontak dengan perkara-perkara tadi. Kita dengan tenang merasakan untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang tadi. Okay, kita tengok lagi iman menurut ahli syarak, apa dia? Mengajak manusia, kita ajak. Ini lebih kepada dakwah. Ajak supaya mereka ni dekat dengan syurga dan menjauhkan mereka daripada azab api
neraka. Itu maksud iman. Maksudnya bila kita bercerita kepada orang, melakukan dakwah, kita menceritakan tentang azab, kita menceritakan tentang kembalilah kepada jalan Allah agar kita jauh daripada azab Allah. Itu juga disebut sebagai dakwah tentang keimanan, dan juga maksud membenarkan segala risalah yang telah dibawa Rasulullah SAW dengan redha dan menerima tanpa rasa takabur dan riya. Okey, ini adalah dalil hadis sahih tentang maksud iman, Islam, iman dan ihsan daripada hadis sahih rawahul Muslim, di mana pada satu majlis ilmu Rasulullah SAW telah dihadiri oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan keadaan yang sangat sempurna. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Islam? Rasulullah mengatakan Islam itu bersaksi, iaitu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi Rasulullah, apa itu iman? Lalu Rasulullah bersabda, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasulnya, hari akhirat dan qada dan qadar. Kemudian kita boleh tengoklah apa itu Islam. Rasulullah menceritakan rukun Islam. Apa itu iman? Rasulullah menceritakan tentang rukun iman. Hadis inilah yang menunjukkan tentang rukun iman dan rukun Islam. Lalu Jibril bertanya lagi tentang ihsan. Rasulullah berkata, ihsan itu beribadatlah kepada Allah sebagaimana kamu melihatnya. Jika pun kamu tidak dapat melihatnya, dia akan melihatmu. Maka dalam akhir hadis ni ada persoalan, adakah iman dan Islam itu dua perkara yang berbeza? Cerita kat sini disebut lagi, adakah beza orang beriman dan juga orang Islam? Ini Ustazah tak sentuh lah. Sebab itu kena rujuk kepada orang yang pakar bidang, ada perbahasan di situ. Cuma yang Ustazah nak cerita kat sini adalah apakah Islam, di mana ada dalil sahih yang mengatakan tentang definisi apa itu iman dan juga tentang apa itu Islam. Okey. Jadi kita ni sebagai pengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apakah konsep iman kita? Adakah iman kita ni sentiasa menaik ke? Ada naik, ada turun? Adakah dia naik tak turun, ataupun stabil? Ini ada perbincangan. Terdapat beberapa pandangan ulama tentang peningkatan iman dan juga penurunan iman seseorang. Ini adalah pandangan daripada ahli sunnah, ulama ahli akidah sunnah wal jamaah. Yang pertama daripada Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah kata iman seorang muslim ni ada kala naik, ada kala turun. Kerana apa? Sebab penurunannya seperti kemaksiatan, kerana manusia ini ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan, kerana manusia ni ada nafsu, dan ada kala dia akan boleh menjadi naik apabila ada sifat ingin taat kepada Allah. Maksudnya mengikut Asy'ariyah, iman kita ada kala naik, ada kala turun. Meskipun gitu, ini adalah ayat dalil kepada pandangan Al-Asy'ariyah. Kenapa beliau berkata begitu? Kerana ini adalah dalilnya. Surah Al-Anfal ayat 2 disebut tentang wazadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebut tentang konsep penambahan iman. Okey, disebut lagi, maksudnya di sini bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jugalah bertambah. Maksudnya ini adalah dalil kepada kenapa Asy'ariyah kata iman itu naik dan juga menurun. Okey. Kedua, ada pandangan daripada Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Menurut Abu Hanifah, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Membenarkan kerana kita telah membenarkannya di dalam hati kita. Kerana kita telah meyakini, maka tidak ada persoalan sama ada iman itu bertambah ataupun berkurang, kerana kita sudah tasdik dalam hati kita. Abu Hanifah kata tidak bertambah, tidak berkurang, sebab kita memang dah membenarkan dalam hati kita bahawasanya Allah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kita adalah kita bersaksi Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Okey, itu dua pandangan. Kita tengok pandangan ketiga. Ada setengah ulama mengatakan iman bertambah dan tidak berkurang.
Kita tengok Al-Syanah kata tadi bertambah berkurang. Kalau Abu Hanifah kata bertambah tidak berkurang, sebab memang kita dah tidak bertambah tidak berkurang sebab kita dah tasdik. Tapi ada setengah mengatakan iman kita bertambah dan tidak akan berkurang. Tidak berkurang kerana iman adalah bermaksud membenarkan hati dengan sebenar-benarnya tanpa sebarang syak, dan ianya boleh bertambah dengan amalan soleh. Okey, yang mana satukah yang kita nak pegang? Okey, kesimpulannya ijma' mengatakan bahawasanya kita berpegang kepada pandangan yang pertama tadi. Iman adalah pandangan Asy'ariyah tadi, iaitu iman itu bertambah dan berkurang. Boleh jadi iman kita ada ketika bertambah, ada ketika berkurang. Jelas bahawa ulama mengatakan mereka yang berpegang kepada iman itu bertambah dan berkurang telah melihat kepada penyempurnaan iman, manakala bagi mereka yang berpegang kepada iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, melihat kepada asal iman itu sendiri, iaitu membenarkan di dalam hati. Konsep iman bagi pengarang Ahlussunnah wal Jamaah adalah berdasarkan pandangan Al-Asy'ariyah, itu iman itu bertambah dan berkurang. Maksudnya kalaulah kita jumpa pada esok kat luar dia tanya, kita dalam Islam ni macam mana sebenarnya konsep iman kita ni, adakah bertambah dan berkurang? Sebab saya ada dengar orang kata kita ni iman kita bertambah je tak berkurang. Ya betul, ada pandangan mengatakan begitu, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah ijma' telah menyebut bahawa kita kena percaya iman kita ada kala bertambah dan juga berkurang. Inilah sebabnya kita sebagai pendakwah, sebelum kita pergi terjun dalam bidang atau mahir dalam bidang lain, kita mesti faham dulu konsep akidah ni, supaya kita sini tidak sesat. Okey, apakah topik yang biasa diperbincangkan di dalam akidah Islam yang kita boleh kaitkan dengan dakwah ataupun jadi maudhu' dakwah kita? Iaitu pertama antaranya adalah penggunaan kalimah Allah. Baru-baru ni pun ada berita sedih juga tahun ni, iaitu di mana isu di mahkamah berkenaan penggunaan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang dimohon supaya dapat digunakan juga perkataan Allah itu supaya dapat digunakan juga oleh agama-agama lain. Sedangkan kita mahu kalimah Allah itu eksklusif hanya digunakan kepada orang Islam. Sebab kita tahu bila mereka nak juga kalimah Allah digunakan di dalam agama mereka, kita tahu tujuan mereka tidak lain tidak bukan supaya mereka mendakwah. Maksudnya mereka nak memurtadkan orang Islam. Yang kedua, percayaan kepada rukun iman dan rukun Islam. Dalam akidah juga dibincangkan tentang rukun iman dan Islam, konsep tauhid dalam Islam, percaya kepada satu Tuhan. Sebab ini yang terbaru kan ajaran Muhammad Suhaimi tu, Sihak tu, yang dia percaya kepada yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Ini ada berkaitan dengan yang ketiga ni, yang menyatukan Allah, mengatakan Nabi Muhammad itu Allah, sedangkan Allah tidak boleh diduakan. Yang keempat, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Ada juga pada satu ketika dahulu ada satu amalan di Malaysia ni, dia mengatakan dia sebagai Rasul, sedangkan Nabi Muhammad itu Khatimul Anbiya. Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi selepas Nabi. Tapi ada juga golongan yang mengatakan dia adalah Nabi, namanya Rasul Kahar. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itu kita sebagai pendakwah mesti memahami apa itu akidah Islamiah dan apakah isu yang berkaitan dengan akidah Islamiah. Sebab bila kita nak pergi cakap dengan orang tentang Islam, tidak lain tidak bukan asasnya mestilah akidah. Yang kelima, amalan batiniah dan kesesatan. Kerana hari ini kita sering berhadapan dengan manusia yang tersesat, kan? Okey. Yang keenam, amalan batiniah terkini. Yang saya sebut tadi, New Age Movement, Law of Attraction. Ada yang mengatakan Allah itu makhluk. Ni adalah benda dalam New Age Movement, biasanya kita akan jumpa dalam modul-modul lah, siri-siri modul motivasi dan sebagainya. Ini kita mesti berhati-hati. Okey, tokoh-tokoh ulama akidah ada dua kategori. Satu, tokoh bukan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya yang memang terpesong daripada Islam lah, bukan Islam. Seperti apa? Aliran Syiah. Siapa tokoh dia? Abdullah bin Sabah, dilahirkan pada 600 Masihi dan wafat pada 670 Masihi. Seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam. Saya perkenalkan ini supaya nanti sekiranya anda berjumpa, anda terbaca, anda tidak mudah terpengaruh. Yang kedua, aliran Khawarij, iaitu Abdullah bin Wahab al-Rashidi dan Urwah bin Khudaid. Okey.
Dan seterusnya Musta'arid bin Sa'ad, Hausarah bin Sa'ad, Qurai bin Marwah, Nafi' bin Al-Azraq, dan dia gitu aliran Murji'ah. Ini aliran yang bukan daripada aliran kita yang terkeluar, iaitu antaranya Al-Hasan bin Bilal Al-Muzni, Abu Salah As-Saman, Dirar bin Umar. Dan ada juga aliran Jabariyah, Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan, dan ada juga aliran Mu'tazilah, Wasil bin Atta. Ini lagi yang paling famous. Abu Al-Huzai bin Alaf, An-Nazam, Al-Jubai. Okey, dan ini pula tokoh-tokoh kita. Tokoh dari aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Tokoh yang benar lah ni. Yang tiga yang tak benar. Ni yang benar. Iaitu aliran Asy'ariyah. Siapakah mereka? Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Juwaini, Al-Ghazali, As-Sanusi. Dan aliran Murtadiyah. Aliran Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi. Ini antara yang kali kata siapa kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita berpegang kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga aliran Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Itulah yang boleh ustazah kongsikan pada hari ini tentang bagaimana akidah itu mempunyai sangat penting kepada kita, kepada pendakwah, dan antara maudhu' ataupun kandungan yang perlu dikuasai oleh seorang pendakwah. Tanpa akidah, tanpa kefahaman akidah yang betul, seseorang pendakwah itu tidak mungkin dapat melakukan tugasan dakwahnya dengan sempurna. Sebab hari ini telah banyak berlaku sebaran ilmu yang tidak tepat, yang menjadikan Islam itu agama Islam difitnah dan juga melahirkan golongan-golongan yang sesatlah, wa na'udzubillahi min dzalik. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di kuliah yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.